Baik, terima kasih Siti Aisyah di Angkasa Puri Salam Sejahtera dan Salam Satu Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak meluangkan masa bersama lebih 1,500 pemimpin Barisan Nasional BN Zon 5 iaitu Sandakan, Batu Sapi, Libaran Beluran dan Kinabatangan dalam jamuan malam di Hotel 4 Points Sandakan malam tadi. Majlis berkenaan dihadiri Ketua Menteri Sabah yang juga pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Setiausaha Agung BN Pusat Datuk Seri Tengku Adnan Mansur, Timbalan Pengerusi BN Sabah yang juga Bendahari BN Pusat Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak dan Naib Presiden Gerakan Malaysia Datuk Seri Panglima Raymond Tan Soo Kia. Turut hadir Presiden-Presiden Parti Komponen BN Sabah dan penyelaras-penyelaras BN Zon 5. Terdahulu Presiden BN itu berkesempatan melawat mini galeri yang memaparkan gambar ayah dan ibu beliau, Tun Abdul Razak Husin dan Toh Puan Rahah sekitar 1971. Datuk Seri Najib turut mengunjungi satu-satunya panggung wayang yang ada di Sandakan iaitu Lotus 5 Star sebelum menonton wayang bersama masyarakat yang hadir. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS melipat gandakan usaha membendung masalah kemurungan dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Ia berikutan penyakit kemurungan adalah penyumbang keempat terbesar kepada penyakit global di seluruh dunia dan jika tidak dibendung boleh mengakibatkan masalah mental. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Jainab Ahmad Ayed menggesa semua pihak agar bekerjasama membentong penyakit itu dengan mendapat rawatan daripada golongan profesional, berjumpa pakar kaunseling dan menyertai kumpulan sokongan untuk membantu pemulihan, mengamalkan rutin senaman dan mengekalkan tabiat pemakanan sihat. Datuk Jainab berucap ketika merasmikan sambutan Hari Kesihatan Sedunia peringkat Negeri Sabah 2017 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Politiknya Hajah Asnah Tahlil. Berdasarkan kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada tahun 2015, sebanyak 29.2% bersamaan dengan 4.2 juta rakyat Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas menghadapi masalah mental, manakala 1.8% prevalen kemurungan bagi golongan sama. Sebuah pusat kesenian dan kebudayaan masyarakat suku Kamrungus perlu diwujudkan di daerah kecil Matunggung. Anggota Parlimen Kota Marudu, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny T. Ongkil berkata, pewujudan pusat itu penting untuk memelihara budaya tradisi masyarakat Rungus sekaligus menjadi salah satu produk pelancongan di daerah kecil Matunggung. Menurut Datuk Dr. Maximus, pewujudan pusat kesenian dan kebudayaan itu nanti akan menjadi mercutanda Matunggung itu sendiri sebagai pusat pelancongan membabitkan kekayaan seni budaya etnik Rungus untuk tatapan umum generasi muda serta pelancong dari dalam dan luar negara. Untuk tujuan itu, beliau telah berbincang dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Nazri Tan Sri Abdul Aziz untuk tindakan lanjut. Datuk Maximus yang juga Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Matunggung di Matunggung. Dalam majlis ini beliau menyampaikan anugerah tuaian padi paling banyak kepada Gipin Gundumin, Toki Jang Upak dan Jobihin Lobion dengan jumlah keseluruhan padi dituai sebanyak 620 guni padi. Datuk Maximus turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan bola sepak Piala Keamatan yang dimenangi pasukan kaki tangan Kerajaan Negeri Sabah, komponen Barisan Nasional dan pasukan Mahkamah Anak Negeri Matunggung. Majlis turut diserikan dengan penampilan 14 jelitawan unduk ngadau Matunggung. Unduk ngadau mempunyai pengertian tersendiri yang tidak terdapat dalam mana-mana pertandingan Ratu Cantik. Timbalan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata ia memiliki nilai tinggi serta maksud mendalam dan bukan semata-mata penampilan fizikal.
Menurut Tan Sri Pairin, gelaran unduk ngadau bukanlah gelaran biasa diberikan kepada wanita suku kaum Kadazan Dusun Murut yang dipilih pada setiap sambutan pesta keamatan. Sebaliknya, ia mendukung kesucian pengorbanan Huminodun sebagai satu legenda suku kaum itu suatu masa dahulu. Beliau menyatakan demikian sempena perasmian Majlis Sadop Unduk Ngadau 2017 bagi daerah Keningau. Teks ucapannya dibacakan oleh Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan, merangkap Wakil Rakyat Liawan, Dato' Haji Sairin Karno. Dalam pada itu, Tan Sri Pairin yang juga anggota Parlimen Keningau berkata, pelbagai program dirancang untuk menjayakan Tahun Melawat Keningau 2018 bagi memastikan sektor pelancongan di Keningau dapat berkembang dan memenuhi citarasa pengunjung. Katanya Tahun Melawat Keningau 2018 yang bertemakan permata pedalaman di Borneo Utara bukan sahaja menggambarkan keindahan flora dan fauna, malah menekankan aspek kebersihan persekitaran. Pengangkutan kereta api mampu mempromosikan produk pelancongan luar bandar yang kaya dengan alam semula jadi, flora dan fauna. Ini kerana pengangkutan kereta api memberi peluang kepada pelancong menikmati keindahan alam sekitar dan suasana perkampungan sepanjang laluan ke destinasi. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamarudin Haji Ombi berkata, pengalaman menaiki kereta api juga pasti cukup bermakna memandangkan kemudahan pengangkutan kereta api yang wujud sejak pemerintahan British itu hanya terdapat di Sabah. Saya fikir kereta api juga memain peranan penting dalam mempromosikan water rafting yang menjadi kegilaan pelancong-pelancong daripada luar negara, khususnya daripada Europe. Dan satu-satunya kawasan yang paling popular jadi water rafting di negeri Sabah ini ialah antara perjalanan daripada Beaufort ke Tenom. Kerana itu kawasan yang paling mencabar. Dan ini salah satu daripada gunanya lah kereta api ini. Datuk Kamarudin ditemui pemberita RTM semasa mengiringi perjalanan 56 peserta program Khidmat Masyarakat Tabung Haji TH dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zon Sabah menggunakan kereta api dari Membakut ke Beaufort. Turut serta pengarah Yadim Zon Sabah Haji Samin Ongki dan pengarah TH Negeri Sabah Datin Hajah Nur Laila Haji Said. Dalam program sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Bungawan, Datuk Muhammad Haji Alamin mahu lebih banyak agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan NGO mencontohi usaha TH dan Yadim bagi mendekati masyarakat luar bandar. Ini satu pendekatan yang baik yang harus ditiru oleh pihak lain, agensi-agensi kerajaan yang lain ataupun badan-badan NGO juga boleh mengaplikasikan bentuk program seperti ini. Ini outreach program, turun padang, bertemu rakyat, bertemu pelanggan umpamanya. Kita buat program yang agak santai, tidak terlalu protokol. Program secara santai ini turut diisi dengan kuis mengenai TH dan Yadim, penyerahan sumbangan kepada anak yatim dari Rumah Anak Yatim As-Sakinah, persembahan nasyid dan drama mesra bersama penumpang kereta api dari Tanjung Aru ke Putatan, Kinarut, Papar dan Beaufort. Selepas bertapak di negeri ini secara rasmi sejak 26 tahun yang lalu, UMNO Sabah kini berada pada kedudukan kuat dan kukuh serta mampu mempertahankan kemenangan pada pilihan raya umum ke-14. Demikian dinyatakan Ketua UMNO Bahagian Kelabakan Datuk Seri Panglima Abdul Ghafur Saleh. Beliau berkata kekuatan UMNO disebabkan dukungan rakyat serta kesepaduan anggotanya yang didasari semangat juang padu. Katanya walaupun dianggap paling bongsu, namun UMNO Sabah kini merupakan komponen negeri terbesar dalam UMNO yang menjadi elemen penting dalam pembentukan kerajaan pimpinan UMNO dan Barisan Nasional BN di peringkat persekutuan. Beliau yang juga anggota Parlimen Kalabakan berkata UMNO dan BN telah banyak membawa pembangunan di kawasan Parlimen Kalabakan, terutamanya di kawasan luar bandar seperti di Pulau Sebatik dan Kampung Kalabakan. Di Pulau Sebatik itu kita bawa air daripada tanah besar. Kita belanja 120 juta dari bawah dasar laut dan sekarang semua Pulau Sebatik ada lampu. Datuk Abdul Ghafur ditemui pemerintah selepas merasmikan program Pemimpin Bersama Rakyat di Ambar Ramadan di Kampung Merotai Besar Tawau.
Sementara itu, momentum sokongan rakyat terhadap Kerajaan Barisan Nasional BN semakin bertambah, termasuk sokongan daripada pengundi muda. Ketua UMNO bahagian Batu Sapi Datuk Samsudin Yahya berkata, sokongan berterusan rakyat dapat dilihat menerusi setiap penganjuran aktiviti yang dilaksanakan kerajaan. Kita lihat sokongan masyarakat di Sikong, khususnya di Don Sikong, begitu bertambah. Pada pilihan raya 2008, majoriti saya baru 2,000 lebih. Pada FRU 13, majoriti naik kepada 3,500. Saya percaya dan yakin pilihan raya akan datang ini, siapa sahaja, Barisan Nasional Batu Sapi ini akan dapat mengekalkan kemenangan, insya-Allah. Beliau ditemui RTM sempena gotong royong membersihkan tanah perkuburan di Kampung Gas Sandakan. Mengenai program itu, Datuk Samsudin yang juga wakil rakyat kawasan Sekong berkata, gotong royong berkenaan dapat mendekatkan rakyat dengan pemimpin. Sempena program ini, beliau menyampaikan cek bernilai RM1,000 masing-masing kepada 2 buah masjid dan kawasan rukun tetangga di kampung berkenaan. Datuk Samsudin turut menghadiri gotong royong membaik pulih pondok dan kantin Sekolah Rendah Kebangsaan Bambangan bersama anggota pasukan Gerakan Am Batalion 20 Beluran dan menyampaikan bantuan kapet sejadah untuk kegunaan masjid kampung berkenaan. Pertubuhan Bumis Bersatu Sabah USBO perlu mengubah hala tuju, visi dan misi persatuan mengikut acuan sendiri bagi memastikan kewujudan persatuan itu diterima rakyat sekaligus mendukung agenda membangunkan negeri ini. Presiden Tan Sri Pandikar Haji Mulia Mahu Ahli USBO kekal berdiri teguh serta taat setia kepada persatuan agar agenda penubuhannya mencapai matlamat sekaligus kekal relevan seiring peredaran masa. Menurut beliau, sejarah politik di Sabah yang penuh ranjau berikutan ketidakstabilan kerajaan memerintah menyebabkan ketidakstabilan politik sehingga agenda membangunkan rakyat terabai. Bagaimanapun, katanya, sejak Barisan Nasional BN memerintah negeri ini pada tahun 1994, Sabah membangun dengan pesat menerusi pelbagai program pembangunan bagi mentransformasi negeri demi manfaat rakyat. Tan Sri Pandikar Amin yang juga Speaker Dewan Rakyat berucap sempena perasmian jelajah USBO peringkat daerah Kudat di dataran Temborungus Kudat. Jelajah seri kedua selepas Lahad Datuk ini dihadiri lebih 10,000 ahli USBO sekitar Kudat. Perintah berkurung fasa ke-64 di perairan Zon Selamat Timur Sabah (EZON) yang berakhir semalam dilanjutkan 2 minggu lagi bermula hari ini. Tempoh perintah berkurung fasa baru itu dikuatkuasakan dari pukul 6 petang hingga 6 pagi sehingga 22 Mei ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramlidin berkata, peraturan itu dikuatkuasakan di perairan bermula 3 batu nautika dari pantai di 7 daerah iaitu Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Keperluan meneruskan perintah itu bagi memastikan perairan negeri tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa selain pelancong di Pulau Peranginan daripada menjadi bangsa penculikan kumpulan pengganas dari selatan Filipina. Ini kerana maklumat mendedahkan kumpulan yang menjalankan penculikan bagi mendapatkan wang tebusan dan kumpulan Abu Sayyaf masih menceroboh untuk melakukan penculikan dan lain-lain jenayah rentas sempadan. Selain itu, perintah berkenaan juga memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha chalet dan aktiviti maritim dengan kehadiran kapal pasukan keselamatan. Infrastruktur dan kemudahan Hospital Tuaran adalah antara hospital daerah yang terbaik di seluruh negara dan perlu dicontohi hospital daerah lain di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pihaknya berbangga kerana Hospital Tuaran sentiasa menyampaikan perkhidmatan kesihatan terbaik di kawasan pedalaman. Datuk Dr. Nur Hisham berkata, seiring kemajuan Hospital Tuaran, pihaknya akan menambah baik mutu perkhidmatan hospital berkenaan dengan memperkasakan kepakaran kaki tangannya menerusi aplikasi teknologi dan inovasi dalam sistem kerja. Kita ada 22 pegawai perubatan di hospital ini.
Tetapi apa yang penting adalah kita dalam perancangan untuk mendapatkan kepakaran, sekurang-kurangnya 6 kepakaran di hospital ni, jadi menjadikan hospital Tuaran ni hospital berpakar minor. Dan apabila kita boleh menarik pakar datang ke hospital ni, sekurang-kurangnya 6 disiplin, kita boleh mulakan latihan pegawai perubatan siswaza di hospital ni. Beliau ditemui media di Tuaran selepas melakukan lawatan dan merasmikan unit hemodialisis dan galeri Hospital Tuaran. Sementara itu mengulas mengenai unit hemodialisis di hospital berkenaan, Dr. Nur Hisham berkata, ia diwujudkan pada 2012, kini beroperasi dengan 16 mesin yang boleh menampung seramai 50 pesakit. Dengan adanya kemudahan itu, pihaknya yakin akan dapat menampung pertambahan pesakit yang memerlukan rawatan hemodialisis, khususnya penduduk di sekitar daerah Tuaran. Seterusnya, kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.30 pagi ini akan berlangsung Majlis Convocation Institute Kemahiran MARA IKM Kota Kinabalu ke-10 di Dewan Reflisia Kota Kinabalu. Sementara itu, pukul 9 pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Najib Tun Razak akan merasmikan Ekspresi Negaraku di Padang Bandaran Sandakan. Manakala pukul 10 pagi ini, Perdana Menteri akan melancarkan projek memanjangkan lapangan terbang Sandakan di Sandakan. Pada pukul 11.30 pagi ini pula, Pesta Kamatan Kadazan Society Sabah diadakan di Dewan Fuchau Bukit Padang Kota Kinabalu. Seterusnya, Majlis Penutupan Kejohanan Hoki 9 sebelah Piala No. 1 Sports diadakan pukul 3 petang ini di Stadium Hoki Likas Kota Kinabalu. Akhir sekali, pada pukul 3.45 petang ini, Majlis Penutupan Kejohanan Taekwondo Peringkat Sekolah dan Terbuka Kebangsaan Sabah diadakan di Wisma Tun Fuad Karamunsing, Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Siti Aisyah di Angkasa Peri. Silakan.